Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Liza Hassan dalam Sinar PM 13 November. Kita mulakan dengan luahan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap stru politiknya Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau berkata tidak pernah dalam sejarah negara seseorang yang disabit bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara menasihati kerajaan tentang soal pentadbiran. Dalam wawancaranya bersama The Malaysian Insight, Dr. Mahathir berkata tindakan itu menjadikan kedudukan Dewan Rakyat tercemar. Menyifatkan Najib sebagai seorang banduan, beliau juga menggesu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin agar tidak menerima nasihat Najib, memandangkan rekod buruknya dalam pengurusan keuangan negara. Selasa lalu, Najib yang merupakan Ahli Parlimen Pekan membahaskan Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat, malah dikatakan memainkan peranan utama dalam sidang kali ini, terutama dalam perbahasan belanjawan selepas dilantik menjadi pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan Barisan Nasional BNBBC. Wow, nampaknya ramai yang cuba mempertahankan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah selepas mendapat serangan daripada Ahli Parlimen Bintulu Tiong Kit Sing kemarin. Menariknya, Ahli Parlimen Gelang Patah Lim Kit Siang mempersoalkan jika ada motif berselindung di sebalik serangan Kit Sing terhadap Dr. Nur Hisham. Guad A merujuk kritikan Kit Sing berhubung pengurusan wabak COVID-19 yang antara lain mendakwa Nur Hisham takut mati kerana tidak kesabar untuk melakukan pengawasan penularan wabak di sana. Malah Ahli Parlimen Bintulu itu juga mendakwa Dr. Nur Hisham berhasrat menjadi Setiausaha Agung Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kit Siang berkata sindiran terhadap Nur Hisham itu sebagai serangan jahat dan bersifat peribadi. Dan dalam pada masa itu juga beliau menambah Kit Sing harus memohon maaf di Parlimen atas kenyataan tersebut. Okey, ini berkenaan desakan moratorium bekas Perdana Menteri yang juga bekas Menteri Keuangan Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau menyifatkan keperluan melaksanakan moratorium secara automatik. Pusingan kedua adalah penting susulan gelombang ketiga pandemik COVID-19 begitu teruk berbanding awal penularan dahulu. Justru katanya pemberian moratorium selama 6 bulan lagi adalah penting bagi meningkatkan pendapatan rakyat ketika waktu sukar ini. Selain itu katanya dengan peningkatan kuasa beli, kitaran ekonomi diyakini akan bergerak dengan lebih aktif apabila wujud galakkan pembelian dalam kalangan pengguna. Penganalisis keuangan dan Bank Negara masih yakin bahawa bank-bank akan terus mencatat keuntungan. Ini terbukti bagi suku kedua tahun 2020 dari Mei ke Jun. Semua bank dalam negara kekal mencatat keuntungan walaupun dalam tempoh 3 bulan paling sukar. Lain pula kisahnya dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau menasihatkan agar pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas Amerika Syarikat NASA berhati-hati dengan sampel tanah yang diambil dari astronaut untuk dibawa pulang ke bumi. Ahli Parlimen Pekan itu berkata sungguh pun ia satu pencapaian luar biasa kepada NASA untuk mendaratkan kapal angkasanya di Osiris-Rex di atas astronaut Bennu yang mengambil masa 3 tahun perjalanan, namun mereka perlu lebih waspada. Beliau mengaku kagum dengan pencapaian luar biasa itu kerana NASA memerlukan kenderaan angkasa lebih dari 3 tahun untuk mencapai meteoroid, mendarat di atasnya, mengambil tanah dan kemudiannya terbang kembali ke bumi. Namun sebaliknya beliau bimbang mungkin ada masalah yang membahayakan di bumi nanti. Menjelang sambutan di Bali, Ahli Parlimen Kelancang Santiago menggesa polis membebaskan 25 individu yang ditahan kira-kira sebulan tanpa didakwa di mahkamah. Polis berkata mereka ditahan kerana disyaki menjadi anggota kumpulan TCB-21 yang dipercayai bertanggungjawab dalam satu insiden tembakan di Banting September lalu. Charles berkata polis didakwa enggan membebaskan mereka daripada tahanan walaupun dua magistrate sebelum ini menolak permintaan untuk perintah tahanan reman.
Santiago mendakwa individu berkenaan disiasat atas kes pembunuhan lain pada tahun 2016 dan 2018 yang menyaksikan mereka ditahan semula di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 dan Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012. Katanya keluarga merasa sedih dengan penahanan dalam tempoh yang lama terhadap suspek, terutamanya ketika mereka merayakan Deepavali esok. Okey, jadi itu saja top 5 news pada hari ini, dan buat rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Deepavali dan jangan lupa patuhi SOP yang ditetapkan. Dan sebelum kita akhiri Sinar PM hari ini, jom kongsi rezeki bersama Karan Craft Medicare, jana pendapatan tanpa modal besar hanya dari rumah. Dan kepada anda semua, teruskan setia bersama kami di Sinar Harian melalui portal rasmi Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam dan luar negara.